Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Mukhtasar As-Saghir fi Siratil Bashirin Nadhir karangan Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah. Kita masih lagi pada fasal yang pertama, iaitu pengenalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita terakhir pada muka surat yang ke-34, iaitu pada matan thumma rakiba naqatahu wa ja'ala an-nasu yukallimunahu. Kita sambung dan kita tengok muka surat 34. Apa yang diletakkan oleh penulis hafizahullah taala. Dia sebut situ thumma rakiba naqatahu wa ja'ala an-nasu yukallimunahu fin nuzuli alayhi wa ya'khudhuna بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت بموضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين وهو مربد لسحل وسحيل غلامين من بني مالك بن نجار. Maksud dia, kemudian baginda naik ke atas unta betinanya. Ini cerita waktu Nabi sampai ke Madinah lepas pada perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi naik unta betina Nabi yang sebahagian para ulama meriwayatkan namanya ialah Al-Qaswa. Nabi naik unta betina Nabi, lalu para sahabat pun pada waktu tu wa ja'alan nasu yukallimunahu, pujuk dan cuba nak tahan unta Nabi dan juga Nabi yang sedang menunggang unta tu berhenti rumah mereka, ni orang-orang Ansar, supaya bertandang ke rumah mereka dulu. Lalu dalam matan tu dia sebut fayaqul khallu sabilaha. Maknanya orang-orang Ansar ni duk pegang, duk tarik tali unta tu, tali tunggangan tu, supaya berhenti rumah mereka. Lalu Nabi pun kata khallu sabilah, biarkanlah ianya, maknanya biarkan unta tu bergerak, jangan halang, jangan tarik dia ke kiri ke kanan. Fa innaha ma'murah, kerana dia sedang menerima perintah daripada Allah Ta'ala untuk berhenti di mana. Sebab ni nak ambil tempat didirikan masjid di Madinah. Fabarakat bimawdi'i masjid Rasulillah. Lalu unta betina tersebut dia duduk, dia berhenti, dan disitulah berdirinya masjid Nabi hari ini. Secara spesifiknya di manakah tempat itu? Iaitu di kawasan Raudah yang ada dalam Masjid Nabawi sekarang. Iaitu antara mimbar Nabi dan rumah Nabi itu ada kawasan Raudah. Sebab Raudah tu dan beberapa saf yang dibezakan dengan saf yang lain. Sebab saf di Raudah tu dia warna hijau, yang lain dia warna yang berbeza sikit. Itulah saiz masjid Nabi yang awal-awal dibina.
Yang inilah yang disebut oleh Nabi ma baina mimbari, apa yang berada di antara rumahku dan juga mimbarku, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan telah menjadi perbahasan di kalangan para ulama tentang apakah yang dimaksudkan daripada hadis tersebut. Hadis tersebut nak cerita pada kita taman daripada taman-taman syurga itu ialah masjid dan berada pada majlis yang diadakan dalam masjid. Sama ada majlis ilmu ataupun buat ibadah ataupun apa-apa saja kebaikan yang berlaku dalam masjid. Dalam masjid Nabi itu. Maka ianya penyebab kepada satu orang tu masuk syurga. Sebab tu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mana dia mensyarahkan hadis tu, dia sebut dalam riwayat yang terkenal, ketika mana dia mensyarahkan hadis tersebut, dia kata raudhah di situ bermaksud ialah masjid. Masjid Nabi tu. Bukan kawasan dan tapak tu saja. Cuma hari ini yang menjadi silap faham dan kekeliruan di kalangan orang-orang awam, di kalangan muslimin, mereka berpusu-pusu pergi ke situ, sebab menyangka pahala yang paling banyak akan diberikan untuk orang yang berada di situ saja. Adapun yang berada luar sejangkah daripada raudhah tu, pahala dia dah tak sama. Sebenarnya pahala beribadah pada keseluruhan kawasan masjid tu hari ini. Cuma kerajaan yang menguruskan tempat ataupun masjid tersebut, mereka membezakan raudhah dengan kawasan masjid yang dibesarkan sebab nak tunjuk itu ialah tempat bersejarah. Tu saja. Dia macam kita, masjid itu ada nilai sejarah, maka akan dikekalkan. Okey, ni mimbar lama masjid. Mimbar baru ada, mihrab lama masjid. Mihrab baru ada. Dikekalkan sebagai historical place. Tu saja. Tak lebih daripada tu. Sebab tu sebahagian orang kita dia silap faham. Ditambah dengan pembimbing umrah yang membawa juga menyemarakkan benda-benda ni sehingga orang melihat satu kerugian besar, satu pembaziran yang merugikan, satu pembelanjaan duit yang merugikan kalau pergi buat umrah tak boleh masuk raudhah. Benda yang sama, tak boleh masuk raudhah dengan tak boleh cium Hajarul Aswad. Dilihat sebagai benda yang sangat merugikan. Sebenarnya tuan-tuan, kita nak masuk, tak nak masuk, terpulang pada kita. Tapi kalau ada kelebihan, ada ruang boleh masuk, masuk je lah. Sebab raudhah dia antara kawasan yang dekat dengan mihrab, dekat dengan imam. Sebab tu sekarang kalau tengok, kalau tuan-tuan tengok kan, raudhah dengan saf pertama dia berbeza. Raudhah agak belakang sikit beberapa saf. Saf pertama ke depan sikit. Sebahagian orang dia berebut nak pergi ke raudhah, dia tak nak pergi saf pertama. Kelebihan tetap pada saf pertama. Itulah silap faham yang berlaku di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang yang pergi buat umrah. Sebab tu tuan-tuan tengok, para ulama yang duduk di Madinah, dia tak berebut macam kita. Sebab dia ada ilmu. Yang berebut ni kita. Dahlah kita sesatkan ulama situ. Lepas tu berebutlah pada benda-benda yang tak perlu. Tak kita lah sesatkan sebahagian orang yang orang kata apa, memburuk-burukkan sebahagian daripada orang situ. Yang tepatnya lah tuan-tuan beribadah di mana-mana dan memburu saf yang pertama. Itu maksud dia. Cuma nak katanya unta Nabi ni dia berhenti situ. Dia berhenti di kawasan yang namanya Raudhah Asy-Syarifah sekarang ni. Di situlah kawasannya. Okey. Kemudian dia sebut situ, wa huwa yauma idzin yusalli fihi rijalun. Pada waktu itu kelihatan beberapa orang muslim sedang mendirikan salat di situ. Wa huwa mirbadun, dan tempat itu ialah tempat yang lapang dan menjadi tempat pengeringan kurma milik dua orang, iaitu Sahal dan Suhail, dua orang anak muda daripada keturunan Bani Malik An-Najjar. Dua-dua ni anak yatim, ghulamai. Jadi tanah raudhah tu, tanah masjid Nabi tu asalnya dimiliki oleh dua orang ni. Muka surat 35, wa baqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala dhahrin naqati lam yanzil.
Nabi masih kekal duduk di atas pelana unta betinanya, dan tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan lagi tidak jauh daripada situ. Faqamat wa masyat ghaira ba'idin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yathniha. Dan Rasulullah tidak pun menghalang pergerakan unta tu. Maknanya unta tu move, bergerak sikit. Thummal tafata khalfaha. Kemudian baginda menoleh ke belakang. Faraja'at ila makaniha alladhi barakat fihi fabarakat thaniyatan wastaqarrat. Baginda menoleh ke belakang, lalu unta betina itu pun kembali ke tempat duduknya tadi. Maknanya waktu unta tu betul-betul nak parking, dia berlaku pergi ke depan sikit, mengundur belakang. Pergi ke depan sikit, mengundur ke belakang. Itu nak cerita keadaan unta pada waktu itu. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Selepas itu Rasulullah pun turun, wa hamala Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub pun segera mengangkat barangan rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangan yang ada atas unta Nabi itu, fa adkhalahu darahu. Lalu dibawa masuk dalam rumah dia. Maknanya dia jemput Nabi, bertandang dan bertamu di rumah dia. Wa kallama an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thaniyan fi an-nuzul alaihim. Ada beberapa orang sahabat lain turut mempelawa Nabi agar singgah ke rumah mereka. Faqala, lalu Nabi menjawab, al-mar'u ma'a rahlihi. Seseorang itu bersama dengan barangan tunggangannya. Fanazala dara Abi Ayyub. Lalu baginda pun singgah, bertamu di rumah Abu Ayyub. Sementara Nabi nak ada rumah sendiri. Jadi sahabat Ansar yang terpilih menjadi tuan rumah untuk menyambut Nabi ialah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni kalau tengok tuan-tuan, dia telah melakukan perjalanan selepas pada kewafatan Nabi, berdakwah sampailah kepada negara Turki sekarang. Sebab tu kubur sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ni ialah di Turki, di Istanbul sekarang. Dialah orang yang bertanggungjawab telah menyampaikan Islam kepada bangsa Atrak. Atrak ni lah orang Turki lah. Turki dia bukan Arab, dia bangsa Turki. Walaupun mukanya lebih kurang dengan Arab. Dia tak bercakap dengan bahasa Arab. Walaupun sebahagian orang-orang Turki yang berumur ada kemampuan bercakap bahasa Arab. Sebab kesan daripada Turki Uthmaniyah dulu masih lagi ada. Sebab memang khalifah terakhir bagi umat Islam di dunia ni ialah khalifah daripada Turki Uthmaniyah tu lah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke pergi ke Aceh, muzium-muzium ataupun setengah-setengah tempat-tempat yang menyimpan manuskrip lama milik umat Islam dulu, antara yang tersimpan ialah himpunan khutbah Jumaat yang dibaca di Aceh dalam bahasa Melayu Aceh lah. Antara yang didoakan dalam khutbah kedua ialah doa kepada Khalifah Uthmaniyah yang terakhir. Sebab Aceh untuk Kepulauan Melayu ni menjadi wakil kepada kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Menjadi proksi Uthmaniyah pada waktu itu. Nak katanya yang menyebabkan orang-orang Turki masuk Islam ialah Abu Ayyub Al-Ansari ni. Dia yang bertanggungjawab. Okey. Muka surat yang ke-36. Wa sa'ala 'anil mirbadil ladzi barakat an-naqatu fi. Baginda bertanya tentang kawasan pengeringan kurma yang menjadi tempat unta betina baginda berhenti duduk. Sebelum didirikan Masjid Nabi tu, kawasan Raudah tu ialah tempat jemur kurma. Kurma ni tuan-tuan, dia kena jemur dulu. Dia bukan ambil daripada pohon tu boleh makan. Ada juga yang boleh makan terus. Tapi kurma yang kita tengok sekarang ni, yang sampai tempat kita ni, yang dah packing dalam kotak apa semua tu, dia mengalami proses mujaffafah ataupun pengeringan. Cara dia untuk bagi dia tahan lama. Yang boleh tahan lama apa semua tu dengan sebab ada proses pengeringan tu lah. Raudah tu ialah tempat pengeringan kurma. Pengeringan kurma. Fa ukhbira khabaruhu. Lalu diberitahu ceritanya kepada Nabi. Maknanya diberitahu perihal tanah tu, pemilik tanah tu. Faqila, lalu Nabi pun kata,
ishtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan ishtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 'ashrati dananir. Dikatakan riwayat Rasulullah telah membelinya dengan harga 10 dinar, beli tanah tu. Okey. Sini nak sebut pada kita bahawasanya bagaimana Nabi ni dalam bab untuk membina sesuatu, nak bina masjid ke, nak bina rumah ke, bab kepemilikan ni atas nama maslahah umat Islam, pastikan kepemilikan tu bersifat jelas. Maknanya kalau nak bina masjid, status tanah tu perlu jelas. Tanah tu milik siapa? Kalau dia milik orang tertentu, perlu dijelaskan. Milik siapa, dah kena minta izin bahagian-bahagian dia. Wa fis sahih, dalam riwayat yang sahih, anna Bani Najjar, dikatakan Bani Najjar imtana'u min bai'ihi, enggan menjualnya, wa badhaluhu lillahi azza wa jal, malah menyumbangnya semata-mata kepada Allah azza wa jal. Wattakhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidah. Sehubungan dengan itu, Nabi pun menjadikan tapak pengeringan kurma milik kepada Sahal dan juga Suhail tu sebagai masjid Nabi. Wa kana yanqulu ma'a ashabihi al-hijarata fi bina'ihi. Baginda pun bersama dengan para sahabat bergotong royong mengangkut batu untuk kerja-kerja pembinaan masjid tersebut. Lepas selesai, jelas kepemilikan, baru Nabi buat. Ini nak tunjuk pada kita betapa clear, jelas, transparent. Nak buat apa-apa ni kena jelas. Untuk maslahah, untuk kegunaan umum awam, pastikan kepemilikan tanah tu tidak diklaim oleh mana-mana orang perseorangan lepas pada benda tu dibina. Ini nak tunjuk pada kita Nabi ni dia telus dan jelas dalam bab-bab benda ni. Dokumentasi. Kalau zaman kita ni dokumentasi lah. Zaman Nabi beli bagi jelas. Zaman kita ni dokumentasi. Maknanya hak pemilikan, geran, apa semua. Sebab tu apa-apa saja yang nak diwasiatkan, yang nak dihibahkan, yang nak diwakafkan, untuk zaman sekarang perlu jelas dokumen dia. Tuan-tuan tak boleh buat atas angin macam tu. Walaupun ada orang kata tak apalah, saksi-saksi semua ni daripada kalangan yang terpercaya. Ya, tapi dari segi prosedur dan dari segi maslahah yang lebih besar. Maslahah yang lebih besar. Benda ni penting. Sebab sangat banyak harta-harta yang tak dapat dipindah. Tanah ni lah, ataupun kita sebut sebagai hartanah ni, tak dapat diurus kerana tidak jelas kepemilikan. Contohilah Nabi ni dia jelas kepemilikan. Kalau nak beli, beli. Kalau orang tu nak bagi, clear. Kena jelaskan. Jangan nak bagi tu 1-2 orang je tahu, yang lain-lain tak tahu. Benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita ni, terutamanya pada isu tanah wakaf, terutamanya pada isu hibah, terutamanya pada isu wasiat. Nak wasiat apa-apa, nak bagi bahagian kita pada orang-orang yang dah kita khususkan, jelaskan dokumen dia, supaya tidak berlaku apa-apa benda-benda yang tak sepatutnya selepas daripada kematian, selepas daripada hilangnya generasi pertama, generasi kedua. Ini benda penting, kena jelas. Sebab saya sebut benda ni ada duk buat kuliah di Perlis ni tentang pengurusan harta pusaka. Kita tahu di Malaysia ni harta pusaka 70%, 70 bilion tidak dapat diurus dengan baik hanya kerana masalah dokumen tak jelas. Dokumen tak jelas, sebahagian besarnya dokumen tak jelas. Bagi dekat orang tertentu tak ada hitam putih. Wakaf dekat badan tertentu tak ada hitam putih. Ataupun beli apa-apa atas nama orang lain, bila mana dah selesai buat urusan nak beli tu, nak buat pinjaman, tak tukar nama, dan akhirnya matilah penama asal, akhirnya harta tu ditarik sebagai pusaka. Ini benda ni berlaku sebab ada orang hubungi saja bila mana duk buat kuliah tentang bab harta pusaka ni, orang call, dia guna nama anak dia untuk luluskan loan beli kereta dia. Dia tak boleh nak buat loan lah. Ni ayah cerita.
Akhirnya takdir Allah Ta'ala, anak dia yang dia guna nama tu meninggal. Bila mana guna nama anak dia pemilik kepada kereta tu, jadi bila mana nak buat urusan pembahagian harta pusaka, dia tarik kembali sebagai harta pusaka. Kereta tu hak ayah dia dah bayar ulang-ulang. Dari segi undang-undang sivil, dari segi mahkamah, kita tak akan menang. Tak akan menang, tuan-tuan. Walaupun kita guna emosi, cakap apa semua. Sebab dunia hari ni, dia memerlukan seperti itu. Macam kita sekarang ni lah, nak kata orang tu belajar, CJ universiti mana yang mengesahkan dia belajar situ? Benda dokumentasi ni penting. Sangat banyak berlaku benda seperti ni. Sangat banyak. Hatta beli harta, beli rumah berkongsi nama sebab nak bagi luluh loan. Lepas luluh loan tu, pisah balik nama tu. Nabi tak buat lebih-lebih kurang dalam bab urusan tanah apa semua. Sebab dia tahu ini akan beri efek. Tuan-tuan boleh bayang, kalau Nabi buat lebih kurang, andailah kata keturunan kepada Bani Najjar dia nak tuntut, dia boleh tuntut balik. Tapi Nabi dah tutup semua ruang tu. Ruang tu perlu ditutup supaya tak berlaku kucak-kacir tu. Sebab tu benda ni kita kena ambil pengajaran. Jangan buat lebih kurang. Jangan kata apa sambil level nampak ni. Sebab kematian akan berlaku bila-bila masa. Sama ada penama yang akan mati ataupun yang menguruskan pun akan mati. Jadi benda ni kena fikir supaya jangan menyebabkan kita menjadi sebab orang hidup bertelagah. Orang hidup bertelagah. Ini benda penting. Dokumentasi. Kena realistik lah dengan zaman kita tu. Okey. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut. Thumma bana masakinahu ila jambihi. Kemudian baginda membina kediaman baginda di sebelah masjid tersebut. Wa tahawwala min manzili Abi Ayyub. Selepas selesai segala proses pembinaan, baginda berpindah daripada rumah Abu Ayyub ke rumah baharu baginda. Wa kana muqamuhu fi manzili Abi Ayyub 7 ashhurin. Baginda tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. Yang ni pun salah satu akhlak yang kita boleh ambil daripada Nabi. Nabi ni dia tahu, dia diminati oleh orang Ansar. Nabi sebenarnya boleh je untuk minta dengan orang Ansar ni bagi rumah. Orang Ansar boleh bagi. Tapi Nabi pilih untuk buat rumah sendiri. Sebab apa? Sebab bila mana kita terlampau banyak ambil jasa daripada orang, bila mana orang yang kita terima jasa tu, dia buat kesalahan ataupun dia buat benda tak betul, kita tersangkut nak tegur dia kerana benda-benda seperti ini. Kerana duk terfikir kita pernah ambil bahagian daripada kebaikan dia. Tak salah ambil bahagian pada kebaikan orang, terima pemberian orang, tak salah. Tapi berpada-pada. Supaya ianya tak menjadi yang kata apa beban pada satu waktu yang akan datang. Okay. Kemudian kita tengok muka surat yang ke-37. Wa akha bainal muhajirin wal ansar. Baginda mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar. Wa qabla al hijrati akha bainal muhajirin 'ala al haqqi wal musawah. Sebelum hijrah, baginda mempersaudarakan sesama muhajirin atas dasar kebenaran dan saling membantu. Okey. Ni benda poin besar dalam bab pembentukan komuniti yang betul-betul nak agama tu tertegak. Tuan-tuan tengok perkataan yang digunakan oleh Nabi, oleh penulis ialah wa'akha ataupun mu'akhah, mempersaudarakan. Perkataan mu'akhah ni Arab akan guna untuk adik-beradik yang ada silaturahim kita. Maknanya datang daripada rahim yang sama ataupun rahim yang dekat-dekat. Maknanya adik-beradik saudara sedaging dengan kita ataupun sepupu-sepupu kita. Nabi telah menjalinkan persaudaraan antara dua kelompok manusia yang asalnya tak boleh duduk sekali. Sebab masyarakat Arab sangat kuat sifat kekeluargaan dia. Sifat orang kata apa kebangsaan dia. Orang Arab sukar untuk buat benda ni. Sebab tu benda ni hanya berlaku dalam cerita ni je.
Arab sekarang ni tempat lain pun tak boleh buat benda ni dengan mudah. Hatta kita yang bukan Arab pun ada benda ni. Sebab tu kita duk baca sirah tentang orang-orang Arab. Dia menyokong, orang kata apa, kezaliman kabilah dia. Sebenarnya kita orang Melayu lebih kurang enggak apa. Cuma kita taklah pergi kepada zalim yang besar. Sebab tu kita kata, kita dalam kalangan adik-beradik kita. Adik-beradik kita buat benda tak betul. Kita tak berapa berani nak tegur. Bahkan kita rasa macam tak perlu buat apa. Sebenarnya benda ni kan, dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita letak agama tu besar, kita perasan dalam family kita ni ada orang-orang yang tak berapa nak mengambil berat tentang agama. Walaupun dah dinasihati. Persaudaraan tidak diputuskan. Tapi duduk dekat secara kerap tidak berlaku. Tuan-tuan tengok Uthman bin Affan. Bila mana dia masuk Islam, ahli keluarga dia ramai tak masuk Islam. Ramai tak masuk Islam. Duduk di Mekah. Dia sentiasa beri bantuan pada keluarga dia. Tapi untuk pergi duduk-duduk, sembang-sembang, lama-lama, dia tak buat. Tak seperti mana sebelum dia masuk Islam. Ini saya nak sebut sikit. Sebahagian orang dia orang kata apa, dia keliru di sini. Para sahabat yang dah masuk Islam dan keluarga tak masuk Islam, bantuan sampai, kalau dia pernah hantar hadiah, tolong keluarga susah, dia akan tolong. Tapi untuk duduk sembang, dengar semua cerita, dia tak buat dalam benda tu. Yang ni kita payah nak tinggal. Kita kaki semayang, kita dah bagus jaga semayang. Ada adik-beradik kita ni jenis tak berapa jaga semayang. Sekali berjumpa dengan family, dengan kita jual murah-murah juga tak semayang. Ini tak betul. Benda ni tak betul. Tuan-tuan jangan tertipu lambat ni. Jangan jadi orang yang tertipu lambat ni. Kalau kita orang yang semayang, kita jangan dipengaruhi oleh orang yang tak semayang. Walaupun adik-beradik sendiri. Tuan-tuan boleh duduk, boleh beri bantuan dekat dia, boleh bercakap dengan dia. Tapi seronok duduk dengan dia sehingga kita pun longgar dengan agama, yang tu salah. Yang tu tak betul. Persaudaraan seperti ini, kekeluargaan atas dasar ni tak beri apa-apa manfaat. Persaudaraan yang sebenar ialah persaudaraan yang mengukuhkan agama. Mengukuhkan agama. Sebahagian orang dia tertipu lambat ni. Ini konsep yang kena faham dulu. Sebab tu bila mana kita ada family yang agak kurang elok agama dia, jarak kena jaga. Tapi bertegur siapa berlaku. Jarak tu kena jaga. Supaya kita tak jadi. Sebab tak payah nak cakap kemas lah. Kebiasaannya orang-orang yang dah jaga agama, dia duduk dengan orang tak jaga agama, orang yang jaga agama yang terkesan kebanyakannya. Jarang sangat orang yang tak jaga agama terkesan dengan orang yang jaga agama. Sangat jarang. Bila mana kita seorang yang jaga, 7 tak jaga, dia tak akan menang alik kita dengan mudah. Sebab tu tuan-tuan tak akan jumpa mana-mana riwayat pun sahabat Nabi yang telah masuk Islam duduk serumah dengan family dia yang kafir. Tak akan duduk. Tak akan duduk. Tapi buat baik tetap buat baik. Mereka akan memisahkan diri. Apatah lagi nak duduk dengan kawan dia yang kafir, lagi dah tak duduk. Ni yang adik-beradik ni, yang satu rahim. Sebab tu kita belajar daripada Mus'ab bin Umair. Waktu dia tengok adik dia jadi tawanan perang. Adik Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni sahabat Nabi. Join, masuk Islam, join perang Badar. Waktu selesainya perang Badar, yang jadi tawanan perang ialah adik Mus'ab bin Umair. Adik dia. Dia tengok adik dia, dia beritahu dekat sahabat yang duk urus apa nama ni, tawanan perang. Dia kata, ketatkan ikatan dia. Sebab dia ni selalu dimewahkan oleh mak dia. Dia seorang abang, dia kata pada adik dia yang kafir. Bukan dia kata kerana dia tu benci betul. Cuma dia benci pada kekufuran tu. Dia tak akan duduk sekali. Ini konsep yang kita kena sedar. Sebab tu kita kadang-kadang buat mudah lambat ni. Sangat bermudah-mudah. Akhirnya Islam tu akan tenggelam. Akhirnya duduk dalam buat apa, gathering family apa semua. Kita yang biasa semayang on time jadi tak semayang on time. Kita yang agak tegas dengan bab aurat jadi kurang tegas dengan aurat. Sebab tu benda ni penting. Balik, berkumpul dengan adik-beradik apa semua. Ni ruang-ruang ni kena jaga. Waktu salatnya, pelaksanaan salatnya, aurat yang duduk bawah jagaan kita, aurat isteri kita,
aurat anak perempuan kita, dengan ipar duai dia, dengan sepupu sepapak dia. Benda ni penting. Ada orang dia kata, tak apalah, jarang-jarang jumpa, tak apalah, buka sikit-sikit tak ada hal lah. No. Sebab tu saya kata sangat banyak berlaku. Ini bukan persaudaraan atas nama agama. Kita bukan berkeluarga dengan cara seperti ini. Kalau sayang agama lah. Kalau tak sayang agama, tak payah bincang lah lambat tu. Dah memang tak peduli, tak ada isu lah. Cuma nak katanya, Nabi ni, dia wujudkan komuniti orang-orang yang minat agama seolah-olah macam adik-beradik. Sebab Nabi tahu, orang muhajirin, mereka telah dipulaukan dan dipandang pelik oleh adik-beradik saudara sedaging. Orang Ansar pun sama, mengalami benda yang sama. Jadi duduk sekalilah orang-orang yang sekepala ni, duduk sekalilah orang-orang yang ada kefahaman yang sekali ni. Itu cara Nabi buat. Okey. Kemudian muka surat 37, wa balagha ashabahu sallallahu alaihi wasallam fil habasyah muhajaruhu ilal Madinah. Berita penghijrahan baginda sampai kepada pengetahuan para sahabat yang berada di Habsyah. Okey. Waktu ni kalau kita tengok, ada sahabat Nabi yang duduk di Habsyah, dia tak balik lagi. Dan dia orang keluar daripada Mekah dengan sebab Nabi arahkan, dan dia orang dengar cerita Nabi dah berpindah daripada Mekah berpindah ke Madinah. Faraja'a minhum. Tahu-tahu Nabi pergi Madinah, duduk Madinah, pindah Madinah tu, maka raja'a minhum. Kalangan mereka itu kembali pulang semula, balik ke Madinah. 33 rajulan wa 8 niswatin. 33 orang lelaki dan 8 orang wanita pergi ke Madinah. Famata minhum rajulani bi Makkah. 2 orang daripadanya meninggal di Mekah. Wa hubisa bi Makkah 7 nafarin. Sementara 7 orang lagi ditahan di Mekah. Wantahal baqiyatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain selamat tiba di Madinah. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan fokus pada part dihalang 7 orang di Madinah. Sebab tu sahabat Nabi yang dah masuk Islam, walaupun adik-beradik, dia tak duduk sekali kerana benda ni. Kekufuran ni macam-macam mana pun tuan-tuan, dia tetap melahirkan permusuhan. Dia tetap ada buruk walaupun sikit. Walau macam mana pun, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, orang mukmin yang jahat lebih baik berbanding kafir yang baik. Macam-macam mana pun. Walaupun ada orang yang kata, dia ni kafir, dia ni non-Muslim tapi dia baik. Ya. Sebab kita melihat syirik tu lekeh. Kesyirikan ni besar tuan-tuan. Syirik ni ialah benda besar. Syirik ialah satu kesalahan yang jenayah yang sangat besar manusia buat dalam hidupnya. Walaupun dia baik pada bahagian-bahagian lain. Kita kena sedar yang ni. Orang tu buat salah. Dia telah melakukan benda yang tak sepatutnya pada Tuhan. Okey. Saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan. Satu orang perempuan, dia dah kahwin, ada suami. Dalam masa yang sama dia pergi layan laki yang lain. Tapi suami dia yang sah ni, dia tak pernah angkat suara, tak pernah buat muka, dengar kata, dia tak pernah sakiti pun hati suami dia. Cuma dia berlaku curang di belakang. Dia ada setengah orang, dia curang, dalam masa yang sama dia kurang ajar dengan suami yang sah. Dia ada setengah lagi, dia curang dan dia baik dengan suami dia. Tiba-tiba kita kata, dia baik je ustaz, cuma dia curang je. Oh, lembutnya bunyi. Teruk juga tu. Itu benda yang teruk. Sebab tu perkataan tu kena baiki balik. Dia syirik. Dia non-Muslim tapi dia baik. Sekarang ni dia syirik. Ceritanya dia syirik. Yalah yang dia baik, kita tak nafi yang dia baik. Tapi benda yang dia buat tu besar. Benda yang dia buat tu ialah besar. Kita tak akan boleh berkompromi mudah-mudah pada benda tu. Cuma kita tidaklah mengurangkan kebaikan dia. Dia baik, kita sebutlah dia baik. Sebab memang tak dapat dinafikan. Ada orang kafir di Mekah pada waktu itu yang jenis tak ambil pot pun. Kita jangan ingat di Mekah tu seluruhnya bersama dengan Abu Jahal. Seluruhnya ikut Abu Jahal. Tak, dia ada orang kafir, dia kafir dia. Dia tak minat dekat Abu Jahal, tapi dia tak lawan pun Nabi Muhammad.
Dia tak minat, cuma dia kafir dia. Tapi ajak Islam dia tak nak. Dia tetap orang yang tak betul pada akidahnya. Cuma nak katanya, di kalangan family mereka ni, ada yang berniat jahat. Ada yang menghalang untuk mereka mengikuti Nabi pada waktu itu. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-Najashi sanata 7 min al-hijrati an yab'atha ilayhi man baqiya 'indahu min ashabihi fa fa'ala wa qadimu al-Madinah fawajadu Rasulullah bi Khaybar fashakhasu ilayhi, muka surat 38, fawajaduhu qad fataha Khaybar fakallama al-muslimina an yadkhuluhum fi suhmanihim fafa'alu. Maksud dia muka surat 38, Rasulullah pernah menulis kepada An-Najashi pada tahun ke-7 Hijrah supaya diutus para sahabat yang masih berbaki dalam penjagaannya kepada baginda. Lantas beliau pun menuruti perintah baginda tersebut. Apabila tiba di Madinah, mereka mendapati Rasulullah sedang berada di Khaybar. Lantas mereka menuju ke situ. Mereka mendapati baginda telah berjaya membuka Khaybar. Baginda membuat rundingan supaya para sahabat yang menyertainya agar mengambil bahagian dalam pembahagian ghanimah, lalu mereka bersetuju. Maknanya orang Islam yang berlindung di Habsyah ni, ada yang lama tinggal di Habsyah, duduk lama. Tuan-tuan boleh bayang, dah 7 tahun ni hijrah, tak balik lagi. Sebab patuh pada perintah Nabi. Sebab Nabi pun tak beri apa-apa perintah yang bersifat tegas. Nabi tak suruh semua balik, tak wajibkan semua balik. Nabi beri ruang pada mereka yang nak duduk di sana. Sebab mereka tak dihalang untuk buat ibadah. Mereka boleh beribadah, melakukan ibadah dengan tenang apa semua. Jadi itu ialah pilihan masing-masing. Sehinggalah datang arahan yang khusus pada Nabi supaya raja tu arahkan semua sekali balik, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Wa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Nabi menetap di Madinah ba'dal hijrah, selepas peristiwa hijrah, 10 sinin, 10 tahun, bila khilaf, tanpa khilaf. Tempoh 10 tahun. Wa kanat ghazawatuhu fi hadhihi al-muddah 27 wa qila 25 wa qila 19 wa qila ghairu dhalik. Jumlah peperangan yang disertai oleh baginda sepanjang tempoh tersebut ialah 27 peperangan. Beberapa pandangan lain masing-masing ada yang menyatakan 25 peperangan dan 9 peperangan, dan dikatakan juga selain daripada itu. Sepanjang 10 tahun Nabi duduk di Madinah, 27 peperangan yang berlaku yang Nabi sertai. Ada kata 25 dan ada yang kata 9 peperangan. Tapi poinnya ialah kita kena tahu sini, fasa Mekah tak ada apa-apa perang. Fasa Mekah tak ada apa-apa perang. Fasa Madinah baru ada perang. Cuma ada beza. Dia macam ni, kaedah dia. Kalau tuan-tuan baca sirah, peperangan itu dinamakan dengan ghazwah. Ghazwah. Kalau nama perang tu ghazwah, macam Ghazwatu Badar, Ghazwah Uhud, Nabi join maksudnya. Tapi kalau perang tu dinamakan dengan ma'rakah, ada beza tu. Ma'rakah maksudnya Nabi tak join. Kalau kita baca kitab, baca buku, dia sebut Ma'rakah Mu'tah, kita tengok nama kita tahu dah, okey, perang ni Nabi tak join. Sebab namanya Ma'rakah ataupun Sariyah. Tapi kalau ghazwah, Nabi join. Sebab tu ada orang, dia jawab mudah kan. Dia kata perang apa-apa Nabi join semua. Tak. Ada perang yang Nabi tak join. Nabi hantar je wakil. Contohnya ialah Ma'rakah Mu'tah tu lah. Peperangan Mu'tah di Jordan tu. Nabi tak join. Nabi hantar wakil je. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu kaedah yang digunakan ataupun isyarat, supaya kita nampak perbezaan antara peperangan yang Nabi join dengan peperangan yang Nabi tak join. Okay. Muka surat 39, qatala fiha fi 9 Badrin wa Uhudin wal Khandaq wa Bani Quraidah wa Bani al-Mustalik wa Khaybar wal Fath wa Hunain wa Taif wa qila innahu qatala fi Bani Nadir wal Ghabati wa Wadi al-Qura min a'mali Khaybar. Daripadanya baginda bertempur dalam 19 peperangan, termasuk peperangan Badar,
Uhud, Khandaq. Selain itu baginda turut terlibat dalam peristiwa Bani Quraizah, Bani Mustalik, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain dan Taif. Dikatakan juga sesungguhnya baginda bertempur dalam peperangan Bani Nadir, Al-Ghabah dan Lembah Al-Qura yang berada di bawah jajahan Khaybar. Ni diberi penerangan berapa perang yang Nabi join dan berapa perang yang Nabi tak join. Secara umum dia kata 27 peperangan berlaku waktu berada di Madinah. Tapi yang Nabi join itu berapa? Wa kanat sarayahu nahwan min 60 wa qila ghairu zalik. Jumlah ekspedisi perang yang diutus oleh baginda mencecah 60 ekspedisi dan ada dikatakan selain daripada itu. Sarayah ni ialah kumpulan kecil daripada sahabat Nabi dilantik untuk jadi perisik di tempat orang. Benda ni berlaku pada zaman Nabi. Kita jangan ingat cerita perisik-perisik ni sekat zaman moden ni ada. Daripada zaman dulu dah ada. Jadi perisikan ni, dia punya sarayah ni bilangan dia 6 ke 10 orang. Lebih kurang macam tu. Okay. Kita beri lalu azan dulu. Okay. Sikit lagi kita sambung. Bila mana Nabi berada di Madinah, antara benda yang Nabi buat ialah menghantar ekspedisi perang pada kelompok kecil. Sebab benda ni penting untuk mengukuhkan keselamatan negara. Maknanya Nabi ni ambil berat isu keselamatan. Taklah hanya menjadi pihak yang berjaga-jaga, tapi juga mengintai-intai kekuatan tempat lain untuk dipelajari dan juga untuk berwaspada daripada serangan. Benda ni, keadaan seperti ini wujud untuk keselamatan orang Islam. Okay. Satu lagi bahagian kita ambil. Walam yahujja ba'dal hijrati ghaira hajjatil wada'. Wa qala Ibn Sa'ad innahu lam yahujja mundu tanabba'a ghaira hajjatil wada'. Wa qila hajja ba'da an-nubuwwati hajjatan ukhra. Wa qila hajjatain ukhrayain. Baginda tidak pernah mengerjakan haji selepas hijrah melainkan hajjatul wada'. Ibnu Sa'ad menyatakan bahawasanya baginda tidak pernah mengerjakan haji semenjak pengisytiharan kenabian selain hajjatul wada'. Dikatakan oleh satu pandangan baginda telah melaksanakan sekali lagi haji selepas pengisytiharan kenabian. Ada dikatakan juga 2 kali haji. Yang tepatnya lah sekali je lah. Nabi hanya melakukan haji ni sekali saja. Umrah Nabi buat 4 kali, haji sekali. Yang terakhir, muka surat 40 tu, kita baca terjemahannya terus. Ibnu Hazm berpendapat bahawa Nabi pernah melakukan ibadah haji dan umrah yang amat banyak sebelum dan selepas pengisytiharan kenabian. Waktu Nabi muda, belum jadi Nabi, sebelum umur 40, Nabi kerap buat haji dan umrah. Tapi version yang belum disyariatkan lagi. Dari sebelum hijrah sehingga tidak diketahui bilangannya, Rasulullah menunaikan umrah selepas hijrah sebanyak 4 kali umrah, yang mana salah satunya dikerjakan bersama hajjatul wada' yang kesemuanya berlaku dalam bulan Zulkaidah. Jadi itu nak cerita pada kita tentang pengenalan tentang Nabi secara ringkas. Daripada nama Nabi, keturunan Nabi, sampailah kepada haji Nabi yang terakhir sebelum Nabi wafat. Jadi secara keseluruhannya kita dah habis untuk fasa pertama pada malam ni. Untuk kali yang akan datang kita akan masuk fasal yang kedua. Fasal yang kedua ni dia menarik sikit sebab dia cerita tentang bentuk tubuh badan Nabi, perwatakan Nabi dan kepribadian Nabi, akhlak Nabi. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.